Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah rendah bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 3 dengan topik kebestarian diri bersama Cikgu Magis. Baiklah Cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Chris. Okey, apa yang kita tengok dekat sini adalah bagaimana murid yang mempunyai pengetahuan luas tetapi tidak mempunyai budi pekerti mulia dianggap tidak mempunyai kebestarian diri yang lengkap dan sempurna. Jadi dekat sini apa yang saya nak tekankan adalah tidak boleh, maknanya dekat sini pengetahuan dan juga budi pekerti mulia saling bergantung di antara satu sama lain. Dia tidak boleh berdiri dengan sendiri, ya, untuk membentuk seorang yang adanya kebestarian diri yang lengkap, ya. Okey. Jadi melalui yang ini kita akan tengok apakah keperluan untuk membentuk kebestarian diri. Okey, dari segi pengetahuan kita nampak dia mesti ada kemahiran, boleh memberikan pandangan secara rasional, berprinsip. Maknanya dia lebih kepada pengetahuan sini, mereka lebih mungkin dari segi pembacaan, mereka explore tentang mencari maklumat dan sebagainya. Manakala budi pekerti ini lebih kepada individu itu dari segi perlakuan mereka. Okey, apa perasaan mereka? Adakah mereka ni seorang yang menjaga maruah diri? Adakah mereka ni selalu adanya sikap sentiasa bersyukur? Adakah mereka mempunyai sikap belas kasihan? Ya, jadi pengetahuan dan budi pekerti ini memang tidak diboleh asingkan. Jadi sekiranya ada pihak yang hanya mempunyai pengetahuan tetapi tidak adanya budi pekerti, mereka tidak adanya ciri kebestarian diri. Ya. Okey. Jadi untuk membentuk kebestarian diri ini yang penting sekali adalah disiplin diri. Okey, melalui amalan disiplin diri ini kita dapat memupuk, okey, atau memupuk kebestarian diri dalam individu, dalam diri individu, ya. Dan disiplin diri ini merupakan keutamaan dalam mengawal pemikiran kita, okey, dalam mengawal emosi dan juga perlakuan diri. Jadi apa pun daripada peringkat awal, bila dari segmen kedua dan juga segmen ketiga, apa yang kita nampak adalah dekat sini setiap perbuatan yang mereka buat tu ada kita kaitkan dengan disiplin diri mereka, sama ada dari segi belajar ke ataupun melaksanakan aktiviti kurikulum ke ataupun aktiviti di rumah. Betul. Disiplin diri sangat penting, ya. Okey. Dan melalui amalan disiplin ini kita ada dua jenis amalan disiplin, iaitu amalan mendisiplinkan diri dan juga amalan tidak mendisiplinkan diri. Okey, jadi apa yang kita nampak adalah bila kita kata amalan berdisiplinkan diri lebih kepada positif. Okey, ini adalah contoh-contoh yang kita sebut tentang amalan disiplin diri, ya, iaitu contohnya adalah cekal dalam menghadapi cabaran hidup, jangan putus asa. Okey, terus berjuang untuk menghadapi kegagalan, okey, dapat mengawal diri dalam sebarang masalah atau sebarang keadaan dan juga terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. Okey, murid-murid saya, ada tak contoh lain yang mana kita boleh kaitkan dengan mendisiplinkan diri? Okey, Arti dah angkat tangan dulu. Okey, Arti? Melaksanakan tugas berpandukan jadual waktu dan secara sistematik. Okey, bagus, ya. Maknanya melaksanakan tugas dengan berdasarkan kepada jadual waktu dan juga melaksanakan tugas secara sistematik. Itu adalah merupakan disiplin diri. Okey, ada tak contoh lain? Okey, Joanna. Tidak menangguhkan kerja yang harus disiapkan. Bagus. Tidak melengah-lengahkan ataupun tidak menangguhkan kerja atau tugasan yang diberi. Itu menunjukkan disiplin diri. Okey, manakala amalan tidak mendisiplinkan diri adalah cepat putus asa. Bila contohnya mereka gagal dalam ujian ke, gagal dalam kehidupan, mereka cepat putus asa. Sebab itu kita akan dapat banyak kesan-kesan yang tak baik daripada sikap cepat putus asa ini, ya. Okey, lepas tu memberikan pelbagai alasan apabila gagal, selalu menyalahkan orang lain. Bukan menyalahkan diri sendiri, mungkin dia menjadikan orang lain sebagai alasan untuk kegagalan dia. Okey, cepat marah, ya, dan bertindak mengikut perasaan. Maknanya di sini mereka tidak boleh berfikir secara waras. Ya, mereka tidak matang, mereka tidak bijak, ya, dan mereka tidak ada daya tahan sebenarnya. Itu merupakan ciri dalam kebestarian diri. Jadi mereka cepat marah, mereka tidak boleh kawal perasaan mereka. Sebab tu saya kata tadi, disiplin diri ini mempengaruhi atau mengawal emosi dan juga perlakuan dan juga perasaan kita. Okey, contoh perasaan, emosi dan juga pemikiran kita. Okey, dan juga bersikap sambil lewat. Ini contohlah. Contoh di antara contoh amalan tidak mendisiplinkan diri. Bersikap sambil lewat, contohnya menangguh-nangguhkan kerja ataupun contohnya
mereka meniru hasil tugasan kawan lain. Ya, ini merupakan satu perbuatan yang tidak baik untuk menonjolkan kebistarian diri. Okey, boleh tak murid saya berikan contoh lain untuk amalan tidak mendisiplinkan diri? Okey, Carol. Melibatkan diri dalam perbuatan negatif. Ya, bagus ya, melibatkan diri dalam perbuatan yang negatif. Maknanya kita tahu satu daripada amalan disiplin diri adalah kita cuba meluangkan masa yang ada tu dengan perbuatan yang berfaedah. Sama ada mungkin kita pergi ke perpustakaan ke, ataupun melibatkan diri dalam kurikulum ke, ataupun melibatkan diri dalam apa saja aktiviti yang memberikan kesan positif kepada kita. Tetapi dalam amalan tidak mendisiplinkan diri adalah mereka lebih suka untuk terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang negatif. Ya, okey, bagus. Jadi kita akan tengok. Boleh tak murid saya beritahu saya siapa gambar dalam atau tokoh dalam gambar ni? Slide ni. Joanna. Yes, Joanna. Gambar Muhammad Ziyad. Ya. Betul. Atlet Paralimpik Malaysia ni. Atlet Paralimpik Malaysia. Okey, boleh tak bagi tahu saya beliau ni memang pakar dalam sukan jenis apa? Okey, Arti. Lontar peluru. Okey, bagus ya, lontar peluru. Ini adalah tokoh cemerlang kita iaitu Muhammad Ziyad bin Zulkifli yang merupakan peserta Paralimpik dalam sukan lontar peluru. Okey. Jadi berdasarkan kepada tokoh ini, watak tokoh ini, saya ingin menonjolkan beberapa cerita tentang latar belakang Ziyad ni dalam bentuk soalan sebenarnya. Baiklah. Ya, jadi kita tengok bersama-sama. Sebelum saya teruskan, kenapa saya gunakan tokoh Muhammad Ziyad ini adalah kerana seperti yang kita tahu dalam cerita latar belakang beliau adalah beliau adalah merupakan seorang yang mengalami masalah kecacatan intelektual, ya, maknanya beliau dalam golongan OKU, ya beliau menghadapi masalah dari segi pembelajaran, dan tetapi walaupun beliau ni tidak banyak ilmu pengetahuan, ya, tetapi beliau masih dapat mencapai kejayaan dalam bidang lain, iaitu dalam bidang sukan. Ya, maknanya dekat sini walaupun ilmu pengetahuan itu penting dan juga budi pekerti itu penting, tetapi beliau cuba seimbangkan. Okey, itu tidak bermaksud beliau tak pergi sekolah dan sebagainya, tetapi dari segi pencapaian beliau adalah sangat rendah dari segi pendidikan, intelektual. Dan beliau telah berjaya memenangi banyak pertandingan dalam peringkat antarabangsa, ya. Okey, dan apa yang penting dekat sini kita nampak adalah Muhammad Ziyad ni merupakan seorang atlet yang tidak pernah putus asa. Betul, ya. Beliau tidak pernah putus asa. Okey, beliau selalu sungguh ada sikap kesungguhan di mana selalu berlatih, okey, secara berterusan dan gigih, yang mana sekarang beliau merupakan seorang kita kan anggap sebagai seorang hero. Ya, betul. Sebagai hero seorang Malaysia hero ni. Malaysia, ya, dalam bidang sukan lontar peluru. Okey. Okey, jadi saya sediakan 4 soalan di sini. Okey, yang berkaitan dengan perasaan. Okey, sebab dalam disiplin diri pun kita kata ada mengawal dari segi perasaan, emosi, ya. Betul. Okey, apakah perasaan anda dengan kejayaan Muhammad Ziyad? Mengapa? Saya dekatkan dengan soalan nilai. Okey. Seterusnya tentang 3 ciri kebistarian, ya, yang dimiliki oleh Muhammad Ziyad melalui kejayaan beliau. Okey, dan juga bagaimana ilmu pengetahuan dan budi pekerti dapat meningkatkan kebistarian diri Muhammad Ziyad. Yang mana itu boleh jadi, soalan ini boleh menjadi sebagai satu tunjuk ajar kepada kita sebenarnya. Ya. Okey, jadi mari kita tengok bersama-sama soalan dan juga jawapan. Okey. Alright. Sedia ya semua? Okey, soalan A. Ya, Chris dah sedia dengan bintang, ya, Chris? Dah sedia. Okey. Semua nak kejar bintang ni. Okey. Okey, dah banyak bintang dah sudah. Ya. Okey, apakah perasaan anda dengan kejayaan Muhammad Ziyad dan mengapa? Okey, siapa nak jawab? Okey, Tio. Saya berasa bangga dan gembira dengan kejayaan Muhammad Ziyad kerana beliau berjaya mengharumkan nama negara dan menang dalam pertandingan antarabangsa dalam aktiviti lontar peluru. Okey, bagus. Jawapan dia memang panjang dan juga tepat sebab soalan ini merangkumi 3 markah
Bila 3 markah, apakah perasaan? Tadi Teo telah memberi jawapan, itu perasaan dia perasaan gembira dan bangga dengan kejayaan Muhammad. Jadi di sini dia sudah dapat 1 markah sebab dia menyebutkan perasaan. Seterusnya, mengapa? Soalan kedua adalah mengapa dia rasa gembira atau bangga? Kerana dia kata dia telah meningkatkan nama negara. Okay? Dia telah menang dalam pertandingan tersebut dan juga telah meningkatkan nama negara di peringkat antarabangsa contohnya. Okey? So yang ni 2 markah lah cikgu? Memang ini dapat 2 markah. 3 markah. 3 markah. Perasaan 1 markah dan dia beri alasan 2 alasan tadi. Okey, sebab itu menaikkan imej negara dan juga dia menang dalam pertandingan. Ya. Okay. Tahniah Teo. Tahniah Teo. Okey. Dan tambahan jawapan saya adalah di mana dia dapat meningkatkan lagi keyakinan diri. Di mana dengan kejayaan ini kita nampak Ziyad ni dia dapat, walaupun dia dalam keadaan yang dalam Paralimpik, tetapi dia dapat gigih dan dapat meyakinkan diri dia. Dia tidak menjadikan diri dia sebagai satu alasan sebenarnya untuk tidak mencuba ataupun tidak berjaya dalam kehidupan. Okey. Seterusnya kita tengok pada soalan B. Okey, 2 nilai yang dipamerkan oleh Muhammad Ziyad. Okay, siapa nak cuba cepat? Okey, Carol. Okey, apa 2 nilai yang ditunjukkan oleh Muhammad Ziyad, Carol? Nilai kerajinan dan nilai bertanggungjawab. Okey, nilai kerajinan, nilai bertanggungjawab. Boleh tak nilai lain kita boleh gunakan untuk Muhammad Ziyad ni? Yang ditunjukkan oleh Muhammad Ziyad. Okey, Joanna, boleh tak? Okay, nilai apa? Nilai harga diri. Harga diri, ya. Dekat sini dengan harga diri ni macam mana? Sebab dia dapat menaikkan imej diri. Okey, dapat menaikkan walaupun dalam situasi begitu, tapi dia dapat menaikkan imej diri dengan kemenangan yang dicapai dan juga menaikkan imej negara. Okey, bertanggungjawab dekat sini dia menjalankan tugas dia untuk negara sebagai warga negara Malaysia untuk meningkatkan nama negara di persada dunia. Okey. Dan juga nilai kerajinan. Semestinya nilai kerajinan. Kalau tak rajin, memanglah tak buat latihan tak secara bersungguh-sungguh, sudah semestinya dia tidak dapat menang dalam apa-apa pertandingan. Okey, jadi tadi Carol dan Joanna dapat bintang ya cikgu? Ya, betul. Wah, cikgu, Carol dah sampai bintang maksimum dah ni. Dah habis ke? Dah habis. Okey, tahniah dan juga Carol Joanna. kena berehat lah nampaknya. Hebatlah. Okey, seterusnya cikgu. Okey, soalan C. Okey, senaraikan 3 ciri kebistarian yang dimiliki oleh Muhammad Ziyad melalui kejayaan beliau dalam sukan lontar peluru. Okey, senaraikan 3 ciri kebistarian yang awak nampak daripada Muhammad Ziyad. Okey, siapa nak cuba? Okey, Teo. 3 ciri kebestarian yang dimiliki oleh Muhammad Ziyad ialah aktif, berdaya tahan dan berdisiplin. Aktif, berdaya tahan dan disiplin. Okey, boleh tak Teo berikan saya satu penerangan tentang aktif sini? Muhammad Ziyad aktif dalam menyertai pertandingan dalam peringkat antarabangsa. Ya, dia aktif maknanya dekat sini dia lebih dia mungkin akan satu dia aktif sebab dia melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Sukan lontar peluru. Bagus ya, Teo. Yang keduanya adalah aktif dalam membuat latihan. Membuat latihan secara bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan, kemenangan peringkat antarabangsa ya. Okey, jadi kita nampak dekat sini aktif dan semestinya disiplin. Disiplin itu sangat penting dalam melaksanakan sesuatu perkara supaya kita tidak supaya perkara itu tak terabai ya dan kita dapat fokus pada apa yang kita buat. Okey. Kita nampak dekat sini, okey, ada beberapa contoh jawapan iaitu kita nampak ciri kebistarian itu Ziyad bersungguh-sungguh. Bila bersungguh-sungguh ni kita masukkan dalam kategori kerajinan sebenarnya. Okey, bersifat gigih dan tidak berputus asa. Okey, itu masuk dalam kategori ciri apa? Murid saya. Gigih dan tidak berputus asa ciri apa? Okey, Teo. Berdaya tahan. Bagus, berdaya tahan. Okey, bagus ya. Okey, beliau yakin dan cekal dengan kebolehan diri pun termasuk dalam kategori berdaya tahan ya. Okey, sentiasa aktif. Okey, sentiasa aktif maknanya dia terus melaksanakan latihan, terus menyertai pelbagai pertandingan dan sebagainya. Okey, itu kita nampak ciri kebestarian yang dimiliki oleh Muhammad Ziyad. Alright. Okey, seterusnya soalan D. Okey, so cikgu tadi Teo dah dapat lagi 1 bintang dah cikgu. Okey, bagus. Dah maksimum juga. Sudah maksimum. Okey, maknanya semua pelajar saya cemerlang hari ini. Ya, okay, betul. Seterusnya cikgu. Okey, D. Sebutkan bagaimana ilmu pengetahuan dan budi pekerti mulia dapat meningkatkan kebistarian diri Muhammad
Ziyad. Okey, kita nak tengok bagaimana ilmu pengetahuan dan juga budi pekerti mulia. Bila saya kata ilmu pengetahuan ni bermaksud bukannya saya fokuskan kepada sekolah saja ya. Maknanya ilmu pengetahuan dari segi mendapat kemahiran dari segi sukan melontar. Mungkin dia ada teknik-teknik atau cara untuk melontar peluru ya. Sebenarnya itu juga termasuk dalam kategori ilmu pengetahuan ya. Okey, siapa nak jawab? Untuk soalan D. Okey. Siapa nak jawab soalan D? Okey, Arti. Arti. Ciri-ciri ini dapat membantu Muhammad Ziyad tidak mudah berputus asa dan berusaha dengan gigih. Bagus ya. Ini membuatkan ciri kita nampak membuatkan Muhammad Ziyad ni tidak berputus asa dan juga dia dapat yakin pada diri sendiri. Okey? Okey. Jawapan lain ada tak jawapan lain? Siapa nak cuba? Soalan terakhir. Okey, Joanna. Muhammad Ziyad selalu yakin dengan kebolehan diri. Yakin dengan kebolehan diri walaupun dia ada kelemahannya dalam beberapa aspek yang lain tetapi dia yakin pada diri dia yang dia kata dia boleh menang, dia boleh menyertai sukan lontar peluru. Okey, ya, ini nampak beberapa jawapan yang mana saya cuba tambah dekat sini adalah dapat menghadapi cabaran hidup dengan cekal. Itu yang penting ya. Okey. Jadi kita dah masuk kepada 4 soalan yang berkaitan dengan Muhammad Ziyad. Okay, sekarang untuk topik kita kebestarian betul, diri Betul. Okay. Sekarang saya serahkan kepada Chris. Kalau Chris ada soalan untuk dikemukakan kepada murid-murid saya? Betul. Okey, hari ini kita pun telah belajar mengenai kebestarian diri. Tapi saya nak tanya kawan-kawan saya di Google Meet dan juga di rumah. Secara jujurnya, nyatakan ciri-ciri kebestarian diri yang ada pada anda. Siapa nak kongsikan? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Secara jujur ya. Secara jujur tak boleh bohong Ini kelas moral ni. Kelas moral betul. Okay, siapa nak kongsikan? Boleh angkat tangan. Yang ada pada anda. Okey, Carol. Okey, Carol silakan. Saya seorang yang bersikap positif dan rajin. Sikap positif dan rajin. Bagus. Baiklah, terima kasih. Bagus, Carol. Baiklah, cikgu boleh tak kongsikan kesimpulan topik kita pada hari ini iaitu kebestarian diri, cikgu. Silakan. Okey. Terima kasih, Chris. Okey, apa yang saya rasa murid-murid daripada Google Meet saya dan juga kepada murid-murid di rumah, ya mungkin mereka sudah dapat satu pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kebestarian diri. Okey, kenapa kebestarian? Apakah contoh-contoh kebestarian diri dalam kehidupan dan apa keperluan atau kepentingan kita mengamalkan kebestarian diri ini ya. Dan yang paling penting adalah kebestarian diri ini perlu dipupuk sejak kecil lagi. Kerana ia sangat penting dalam pembentukan individu, membentukkan diri seseorang murid. Okey, dengan mengamalkan kebestarian diri ini kita dapat menonjolkan kepribadian mulia dan juga penampilan yang positif pada diri murid tersebut. Jadi dengan adanya kebestarian diri ini, of course, sudah semestinya kehidupan akan menjadi lebih baik, tenang dan juga gembira. Ya. Baiklah, cikgu. Sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, saya nak tanya juga bagaimanakah prestasi keseluruhan murid-murid kita pada hari ini, cikgu? Kalau nak tengokkan prestasi, saya memang terpegun ya dan juga kagum dengan pencapaian murid saya. Dah tak cukup ruang untuk letak bintang dah. Dan saya ucapkan syabas kepada murid-murid 4 orang murid saya kerana berjaya memberikan jawapan yang cukup bernas dan juga bagus ya. Baik. Okey, tanya semua kita bagi tepukan untuk semua murid yang berjaya menjawab hari ini dan juga cikgu boleh kongsikan di manakah kita boleh dapatkan bahan tambahan untuk topik hari ini, cikgu? Ya, betul. Okey, dan bagi murid-murid di rumah untuk mendapatkan bahan tambahan mereka boleh dapatkan melalui portal Sumberku. Portal Sumberku. Didik TV KPM